Okey, untuk makluman semua pelajar bersama dengan Puan Siti Nosara, setiap kali saya buat online Google Meet, saya akan buat rakaman lah sebab bagi saya agak sayang kalau saya tak rakamkan apa yang saya dah cakap ni, sebab bagi pelajar yang ada masalah tak dapat mengikuti kita punya PDP secara online, saya akan bagi personal. Okey, bagi personal kepada pelajar untuk tengok dan mereka kena feedback dekat saya. Okey, sebagai satu bukti lah bahawa mereka dah tengok dan mereka boleh isilah apa tu kehadiran. Okey, saya memang faham pengendalian kelas secara online ni memang menghadapi banyak kekangan. Okey, termasuklah line, kadang-kadang pensyarah pun ada masalah kan. Apatah lagi pelajar. Okey. Okey, bagus sir. Memang terbaiklah sebab record supaya pelajar boleh tengok balik dan yang mana yang tertinggal dia boleh catch up lah. So baguslah sebab ada recording macam ni. Ya, sebab Google Meet yang biasa tak boleh record. Yang ni saya pakai yang agak yang apa tu? Yang apa tu? Yang berbayar. Yang berbayar punya. So dia boleh record. Okey. Okey. So untuk topik hari ini seperti mana yang pelajar dah tengok dalam video tu. So dia berkenaan dengan pindaan ataupun pembatalan. Okey. Cancellation ataupun amendment for reservation. So pelajar dah tonton, so saya rasa kebanyakan pelajar dapat menjawab soalan yang terdapat dalam video tersebut. Soalan tu untuk mengenal pasti kefahaman pelajar lah. Lepas pelajar dah tonton video tu, adakah pelajar faham? Sebab tu saya letak soalan, bukan saja-saja nak letak soalan dekat situ. Tapi saya harap lepas pelajar tonton tu, pelajar boleh jawab soalan tu supaya saya nak tahu pelajar ni, mungkin yang ni dia kurang faham sikit, yang ni dia terlepas pandang sikit, macam tu. Okay, so daripada dua soalan yang kita tengok tadi, satu dia berkaitan dengan apa yang dimaksudkan cancellation. So di sini kita tahu bahawa cancellation adalah kita buat cancel kepada penempahan yang kita dah tempah. Penempahan secara terjamin lah. Secara terjamin yang kita dah bayar deposit melalui telefon hari itu kan. Kita dah buat penempahan melalui telefon. So kita dah buat tetapi kita ada sedikit kekangan. Kita ada sedikit kekangan, kita tak dapat hadir pada hari yang kita nak check in tu. Sebab itu kita buat pembatalan, cancellation. So yang kedua, apa yang dimasukkan amendment, so saya nampak semua pelajar pun faham, amendment tu adalah pindaan. Pindaan kepada penempahan yang kita dah buat penempahan hari itu. Pindah dari segi apa? Maklumat apa yang perlu yang boleh dipindah. Seperti tarikh, bilangan tetamu, jenis bilik. Yang inilah maklumat-maklumat yang boleh dipindahkan. Dan juga di sini dia dah bagi tahu, untuk pembatalan ataupun pindaan kita ada polisi tertentu, mengikut hotel masing-masing lah. Tetapi secara umumnya selalunya kita akan bagi tahu kepada tetamu, kita ada 3 tetamu perlu membuat, kalau tetamu nak buat sebarang pembatalan ataupun pindaan, dia kena buat sebelum 3 hari sebelum lah seeloknya. Kalau dia buat selepas tu, deposit, kalau dia buat cancellation, deposit tidak akan dikembalikan lah seperti mana yang dalam video tu dia cerita lah kan. Sebab itu kita selepas kita dah mengesah penempahan yang telah dibuat oleh tetamu, kita perlu memberitahu polisi tersebut. Polisi itu penting. Pelajar kena bagi tahu polisi. Lepas kita dah buat pengesahan semua maklumat tetamu, jenis bilik, bilangan tetamu, hari apa yang dia nak daftar masuk. So kita kena memberitahu polisi pembatalan ataupun pindahan kepada tetamu tersebut. Supaya dia tak dia tak mengeliru
Okay, bila dia call untuk buat cancellation ataupun dia buat pindaan, okay, lagi dia pula tak tahu pasal yang ni sebab staff sebelum ni dia tak cerita. Yang tu dah masalah kita. Sebab itu kita kena ikut SOP lah, prosedur yang telah ditetapkan. Okay, so nanti kita akan go through sikit berkenaan dengan prosedur tu lah. Okay, seterusnya, okay, ada lagi satu tambahan, informasi tambahan iaitu untuk no show. Okay, no show maksudnya dia dah buat penempahan, okay, tetapi dia tak maklum dia cancel. And then dia pun tak maklum, and then dia pun tak datang, tak hadir ke hotel tersebut. Yang tu dia yang dimaksudkan no show lah. Okay, dia dah buat penempahan secara terjamin, tetapi dia tidak hadir pada hari tersebut, hari yang nak yang nak check in. Yang tu adalah no show. So yang ni merupakan istilah-istilah yang perlu difaham oleh pelajar lah nanti bila dah sama ada LI ataupun bekerja di hotel lah untuk bahagian front office . Okay. So seterusnya kita akan tengok slide, saya akan share slide saat. Okay. Okay. Okay, saya akan share. Okay, entire screen. Okay, sana. Okay, pelajar nampak tak slide saya? Boleh nampak? Boleh nampak saya. Boleh. Saya hilang. Sana. Okey, kita akan tengok kepada pindaan dulu . Yang ni nampak Loh, saya nak kecilkan sikit sebab saya nak tengok ada chat nanti kod-kod ada pelajar nak tanya soalan. Anda boleh buka mic ataupun you boleh type lah bagi yang mana yang selesa lah. Okey. So yang kita dah go through tadi pindaan penempahan bilik tetamu. So yang ni kita dah tahulah apa yang dimaksudkan pindaan penempahan bilik tetamu. Okey, maksudnya tetamu nak buat perubahan. Okey, penempahan sama ada pada tarikh, maklumat tetamu ataupun maklumat bilik. Okey. Apakah yang boleh dipindah? Okey, yang ni secara detail lah. Dalam video pun pelajar dapat mengenal pasti okey, tarikh masuk ataupun tarikh keluar, maksudnya check in date atau check out date. Nama pelanggan pun boleh tukar. Okay, bilangan tetamu seperti biasa mungkin daripada 2 orang ke 1 orang, 2 orang ke 3 orang. Jenis bilik sebelum ni mungkin dia tempah standard room tetapi dia nak tukar pergi family room. Okay, bilangan bilik sebelum ni mungkin dia tempah 2 tapi sekarang dia nak kurang jadi 1. Okay, kadar rate adjustment. Okay, kadar pembayaran deposit lah. Okay, yang ni tak ada ni sangat. Okay, yang ni yang saya bagi tahu lah. Prosedur pindaan. Okey. Okey, bila kita cakap pasal prosedur, yang ni adalah prosedur dia. Okey. Yang pertama seperti biasa pelajar kena staff kena mengucap salam pembuka iaitu greeting. Okey. Kita masih ingat lagi greeting yang saya ajar kena ada 4. Okey, yang pertama good morning sir or madam. Okey. Thank you for calling Roseque Boutique Hotel. Ini memperkenalkan nama anda. I am Kwa. How may I assist you? Mesti ada. Okay, greeting tu. Okay, seterusnya kita menawarkan bantuan kepada tetamu. So kita tanya apa yang kita boleh bantu. Okay, so bila tetamu beritahu dia nak buat pindaan. Okay, so kita kena dapatkan nama dulu. Okay, nama tetamu bagi membuat pengesahan penempahan dulu. Contoh, can I have your name sir? Okay, ataupun can I have your confirmation booking code ataupun reservation code lah. Okay, so kita akan minta tetamu tersebut tunggu sebentar. Okay, can you wait a moment sir? Okay, let me check in the system. Okay, seterusnya anda akan buat checking dalam sistem, dapatkan dia punya maklumat. Lepas tu pelajar kena mengesahlah maklumat tu betul ke tak. Okay, sir, you are Mr. David. You book a room for 2 person. You will check in on 11 September 2020 until 13 September 2020. This for 2 nights.
Okay, so you kena mengesal dulu. Okay, jangan kita dapatkan maklumat tu terus kita buat pindaan terus. Okay, kita kena mengesal dulu sebelum kita nak buat sebarang pindaan, sebab kita nak tengok maklumat tersebut betul ke tak betul. Dulu orang lain yang call, yang buat penempahan, yang call untuk buat perubahan ni orang yang lain. Okay, kita kena buat pengesahan dululah. Okay, seterusnya kita dapatkan maklumat yang ingin dipindah oleh tetamu. Okay, apakah maklumat yang ingin dipindah? Okay, contoh dia nak bagi tahu dia nak pindah berkenaan dengan tarikh. So, ni hak tu. So, kita kena tengoklah. Okay, bila dia ada perubahan dekat tarikh ataupun jenis bilik, okay, staff ataupun yang FOA tu dia kena check dulu sistem sama ada terdapat kekosongan bilik ke tak, room availability tu. Okay, kalau ada pelajar boleh ataupun staff tersebut bolehlah buat pindaan tersebut. Lepas dah buat pindaan, kena check sama ada harga bilik tersebut ada tak meningkat ataupun mengurang. Okay, mungkin dia sebelum ni dia booking deluxe room tetapi dia nak tukar pergi standard room. So, kalau ada pembayaran yang terlebih ataupun kurang, kita kena minta tetamu untuk bayarlah deposit tersebut, sebab deposit pun dia akan ikut bilik kan, jenis bilik tu. Okay, yang tu kena tahulah. Okay, yang satu yang pelajar selalu tertinggal adalah dia tak alert about the room price, harga bilik tu dia tak alert. Okay, contoh tetamu ni dia dah tukar harga bilik bilik dia daripada standard to deluxe. Pelajar tukar. Ambil maklumat, tukar, rekod, habis macam tu je. Tapi dia lupa satu step yang dia kena mengenal pasti juga adakah terdapat bayaran yang perlu dibayar oleh tetamu tersebut. Sama ada terlebih bayar ataupun terkurang bayar lah. Okay, dia kena mengenal pasti benda tu. Okay, seterusnya kita akan tengok pilihan kaedah deposit. So kita kena tanya balik lah kalau ada terlebih bayar tu. Okay, kena tanya balik apakah cara pembayaran deposit tersebut. So lepas tu mengesal cara pembayaran deposit sahaja. So kita memang akan ambil deposit dulu melalui telefon untuk penempahan lah. Okay, tak payah bayar semua bilik. Okay, semua bayaran untuk bilik tak payah, kita cuma ambil deposit dulu. Okay, so sama juga kita akan bagi tahu juga polisi tentang penerimaan deposit lah. Kalau bagi mana yang dia nak bank in ke, kan, dia nak transfer ke, kita akan bagi tahu lah berapa lama kita akan tunggu dia. Cut off date tu adalah tempoh masa yang kita akan tunggu. Okay, dia kata dia nak bayar melalui cash, maksudnya melalui transfer ni lah, tapi 2-3 hari pun tak bayar lagi. So tak logik lah. Sepatutnya dia boleh lakukan on the spot je kan benda tu. Dia bukan susah pun. Okay, sebab tu kita kena bagi tahu juga polisi lah. Okay, lepas tu kita dah menguruskan pembayaran deposit. So kita akan mengulang lagi semula mengesal balik maklumat yang dipindah tu betul ke tak betul. Okay, lepas kita dah buat sebarang pindaan, okay, kita dah buat sebarang pindaan, kita kena mengulang dan mengesal balik maklumat yang dipindah tu seperti mana yang saya dah bagi tahu dekat pelajar. Okay, kena buat balik benda tu. Okay, supaya kita tak tercecil maklumat, tak silap maklumat. Okay, sebab melalui telefon ni kadang-kadang sebab line, okay, suara tak jelas, dia cakap A, hang dengar B, dia cakap B, hang dengar C, yang tu yang masalah tu. Sebab tu kita kena practice, okay, buat ulangan tu. Mengesal balik je apa maklumat. Okay, cik tadi daripada 8 hari bulan, cik tukar pergi 11 hari bulan untuk check in. Okay, daripada 2 orang, cik tukar pergi 4 orang. Daripada 1 bilik, cik tukar pergi 2 bilik. Okay, jenis bilik standard pergi dekat deluxe. Dan pembayaran daripada harga bilik yang asal 200 tukar pergi 400 contohlah. Okay, yang ni yang maklumat yang kena kita buat pengesahan balik. Okay, dan menjelaskan jenis penempahan lah. Biasalah kalau dia dah buat penempahan terjamin, so dia akan terdapat yang penempahan terjamin punya tu lah. Okay, so sekali lagi kita kena bagi tahu dekat tetamu mengenai polisi pembatalan, okay, jangan lupa, okay, ataupun polisi pindaan, okay, kita kena bagi tahu.
Okay, supaya tetamu tu alert lah. Okay, seterusnya kita akan mengemas kini maklumat dalam sistem. Okay. Lepas tu jangan lupa kita akan dekat sini saya tercicir satu kita kena bagi reservation code yang baru. Okay, kod yang lama tu dia tak terpakai dah. Okay, so bila tetamu ada buat pindaan penempahan, okay, staff dia kena bagi balik satu confirmation code yang baru kepada tetamu. Okay, dalam tu maklumat yang barulah. Okay, lepas tu baru akan menawarkan bantuan kepada tetamu dan seterusnya akan baru tutup perbualan lah. Okay, jangan lupa penawaran kepada tetamu, bantuan kepada tetamu. Okay, anything else I can help you, sir? Okay, if there's nothing else, okay, thank you for calling our hotel. Thank you for booking our hotel. Hope to see you again. Macam tu. Okay, jangan hanya cakap okay, thank you sir, bye bye sir. Okay, nampak sangat hang tak berapa yakin nak sembang dengan apa tu tetamu kan, tapi kita jangan sembang over pula. Kita semua sembang yang mana yang patut je lah. Okay, okay, yang ni ada soalan pelajar? Okay, saya tutup dulu slide. Okay, yang ni ada soalan. Okay, simple saja sebab tu slide pun saya buat setakat yang mudah bagi faham. Okay, bagi respon sikit pelajar. Kod ada yang nak tanya sebelum kita nak teruskan? Setakat ni tak ada soalan tu. Oh, semua hebat no. Okay, hal lain senyap ni ada ke tak ada depan skrin pun saya tak tahu sebab saya tak minta buka lagi video kan. Ya sir, okay, ada. bagi respon sikit. Ya. Azwa, yes. Kami tak lena pun sir, dah dengar sir. Tak lena lah, bagus tak lena. Okay, so macam tu nampak gaya semua boleh buat yang terbaik lah. Nanti untuk amali semua dah faham. So semua boleh buat yang terbaik. Okay, so kalau faham tu baguslah. Okay, sebab tu saya cuba buat slide yang mudah dan saya cuba juga integrate dengan video lah. Okay, bagi pelajar mudah faham sebab front office ni dia banyak prosedur. Bila banyak prosedur kita cuba bagi video lah. Okay, sama ada video yang kita dapat cari dekat internet ataupun video yang kita rakam sendiri ya. Okay, pelajar masih belum lagi tengok video yang saya rakam kan? Okay, nanti bolehlah saya akan tunjukkan video rakam tu sebagai satu contoh. Yang ni yang pelajar kena buat contoh ikut macam ni. Okay, tak ada soalan Okay, kalau tak ada soalan, Puan Siti ada apa-apa nak tambah sebelum saya nak teruskan? Puan Siti pun dah tahu lah. Sat, I nak ni Sat buka punya battery habis. Okay, saya dah balik. Okay. Puan Sarah ada apa-apa nak tambah? Kukut. Okay. Tak ada apa-apa sekuah. Okay, so tak ada apa-apa. Senang saja. Ini apa benda pula? Saya kena LI. Aduh. Tak apalah, sajalah. Okey, memang senang nak faham ya. Okey. Sebab bukan kritikal sangat. Video dah tengok. Okey, so dia senang sikit. Okey, untuk topik yang seterusnya adalah pembatalan. Pembatalan lagi senang. Okey, macam video yang kedua yang you tonton tadi dalam ED Plaza tadi, dia adalah prosedur. Okey, prosedur membuat pembatalan penempahan. Okey, kalau pembatalan penempahan lagi senang. Okey, saya tunjukkan slide saat. Okey. Yang ni slide. Okey, nampak nah slide? Nampak? Nampak saya nampak. Okey, so pembatalan penempahan lagi senang. Okey, sama juga. Okey. Definisi mengapa tetamu buat pembatalan penempahan? Okey, di sini kita nampak salah satu sebab adalah alasan adalah dia tak dapat mengelakkan ada urusan yang tidak dapat dielakkan ataupun ada faktor yang lain yang tidak dapat dielakkan. Okey. Seperti contoh bencana, sakit, accident, yang tu tak boleh buat apalah sebab tu dia buat cancellation.
Okay. Okay, so tak ada masalah. So dekat sini ada dia punya sebab lah. So kita penting untuk kita tahu, okay, apakah sebab ke saja-saja dia nak buat pembatalan. Okay, sebab tu kita kena tanya juga sebab ni lah. Nanti saya akan bagi tahu kat mana yang kita kena tanya. Okay, okay, sebab yang pertama mempunyai hal kecemasan. Okay, yang ni kita tahulah, contoh hal kecemasan keluarga ke. Yang kedua sudah bertukar rancangan, okay, planning dia dah tukar sebab tu dia nak cancel. Okay, hari tu janji nak pergi Cameron tapi tak jadi. Kawan-kawan dia tak mau, so dia nak pergi tempat lain pula. So dia ni, okay, khusus ataupun seminar telah dibatalkan lah, yang ni biasalah. Okay, dia booking hotel tersebut atas sebab kena menghadiri khusus ataupun seminar, tapi disebabkan ada alasan tertentu, so khusus tersebut telah dibatalkan, maka dia pun batalkan penempahan bilik lah. Okay, sebab dia tak perlu pergi lah. Okay, yang ni adalah sebab-sebab, okay, sedikit sebab yang kita boleh mengenal pastilah daripada tetamu selalunya. Okay, okay. Dia punya SOP sama juga. Okay, standard operating procedure dia sama. Yang pertama, greeting. Okay, mana-mana prosedur dia tak lari daripada greeting pelajar. Okay, jangan bagi saya greeting yang simple saja. Okay, sir, good morning sir. Lepas tu, how can I help you? Okay, saya tak nak dengar prosedur greeting yang senang macam ni. Okay, bagi saya prosedur greeting yang penuh, yang lengkap. Okay, sekali lagi saya akan bagi tahu untuk yang penempahan, good morning sir ataupun madam. Okay, thank you for calling Roseview Boutique Hotel. Okay, I am Kwa. How may I assist you? Bagi saya greeting yang lengkap pelajar. 3-4 kali lah saya ulang. Nanti bila buat amali, jangan buat salah. Okay. Seterusnya dapatkan maklumat yang ditempa, yang telah dibuat, penempahan yang telah dibuat. Okay, maklumat. Okay, can I have your name sir? Or can I have your reservation code sir? Your confirmation booking sir? Your confirmation code. Okay, dapatkan benda tu dulu, okay, supaya anda dapat mencari maklumat dekat sistem. Okay, bila nanti dah pop up maklumat dekat sistem, pelajar boleh mengesah penempahan tersebut. Okay, you are Mr. David. Okay, you booking a room for 2 day 1 night, starting from 10 September until 11 September. Okay, 2 day 1 night, 2 hari 1 malam. Okay, a room for 2 and it's a deluxe room. Okay, so kena confirm dulu. Ni semua pun nama David, so hang silap pula hang ubah maklumat tetamu yang lain. Yang tu yang bahaya. So kena confirm, pastikan dulu. Okay, okay, lepas tu kalau dia nak buat pembatalan, okay, okay, di sinilah sebelum lepas kita dah mengesah maklumat penempahan tu, di sini juga kita mungkin boleh tanya pasal alasan. Okay, di sini saya akan tambah satu lah. Okay, menanyakan mana ada kau. Hello, kelas. Oh, kelas dah. Okay. Okay, menanyakan alasan. Okay, saya tulis kat sini, saya tambah ni saya terticir. Alasan, okay, pembatalan. Okay, pembatalan yang dibuat. Okay, boleh tanya. Okay, may I know what is the reason for this cancellation? Okay, boleh tanya je supaya kita kena rekod juga alasan dia. Okay, kita nak tahu kebanyakan tetamu ni dia cancel pasal apa? Banyak yang cancel sebab kecemasan. Okay, banyak yang cancel sebab perancangan dah ubah. Macam tu. Okay, kita boleh buat kajian jugalah dekat situ. Okay, lepas tu kita akan menghitung dan menerangkan kepada tetamu penalti yang akan dikenakan berdasarkan polisi hotel lah jika penempahan dibatal melalui tempoh free cancellation. Okay, yang ni seperti mana yang saya dah bagi tahu tadi. Okay, kalau tetamu buat cancellation sepatutnya 3 hari, tetapi dia buat 1 hari. Okay, 1 hari sebelum dia buat cancel. Memang dia tak mau main lah. Okay, dia ada masalah sikit. Okay, memang dia tak nak main. Okay,
So dekat sinilah kita kena terangkan seperti mana yang anda dah nampak apa tu, dah tonton dalam video ED Plaza tadi. Okey. Dia bagi tahu ada apa tu fee yang dikenakan. Dia akan bagi tahu ada fee yang akan dikenakan disebabkan apa tu dia dah melebihi tempoh fee cancellation tersebut. Macam tu. Okey. Sebab itu polisi untuk pembatalan ataupun pindahan sangat penting dan perlu diterangkan kepada tetamu. Okey, semasa tetamu membuat penempahan. Kalau tidak lagi tetamu tu mengamuk pula. Okey, tetamu tu gaduh kan dengan kita kan. Apa tu apa pasal saya kena charge? Hari tu tak maklum pun macam tu. So tak maulah, kita pun tak mau macam tu. Okey, sebab tu pelajar kena alert. Okey, follow prosedur by prosedur lah. Okey, terang satu persatu. Okey, prosedur saya akan bagi dalam slide nanti saya akan upload dekat Google Classroom. So minta pelajar telitikan, tengok balik. Okey, dan kalau boleh nanti saya akan minta pelajar praktis dululah. Okey, buat praktis macam mana nak cakap. Okey, bila kita tengok lain, bila kita cakap lain. Macam tu. Okey. Lepas tu mendapatkan persetujuan, okey, you will be charged for the penalty 170. Okey. Bagi tahu, okey, mendapatkan persetujuan tetamu untuk tentang bayaran. Lepas tu menguruskan pembayaran penalti bagi pembatalan penempahan. Okey, seterusnya membuat pengesahan balik, okey. Betul ke dia nak buat pembatalan, okey. Lepas tu batal dalam sistem, yang ni dapatkan sebab pembatalan ni sepatutnya dekat atas dulu lah. Okey, yang ni saya akan masuk dekat sini lah. Sini dapatkan sebab pembatalan penempahan, okey. So dia dah terbalik sikit. Okey, lepas tu buat pembatalan dan sistem menawarkan bantuan yang lain. Adakah ada apa lagi bantuan yang diperlukan oleh tetamu, okey. Setiap kali mesti kita bagi tahu kod lah kan, dia ada nak minta tolong. Okey, apa yang kita boleh bantu, kita akan bantu sebab dalam hospitality ni kita kena menawarkan perkhidmatan kan. Bukan setakat kita nak buat untuk penempahan je. Okey, untuk yang lain-lain kod dia nak ni, ada maklumat yang lain dia nak dapatkan daripada kita mengenai hotel kita ataupun kemudahan yang ada dekat hotel pun kita boleh bagi sebenarnya. Okey. Lepas tu kita akan tutup perbualan lah. Seperti biasa kita akan tutup perbualan. Okay, thank you for calling Roseview Putih Hotel. We hope to see you again. We hope you will make a reservation in our hotel again lah. Okay, sebab dia tak sempat nak duduk dekat hotel kita kan. Okay, have a nice day sir. Okay, thank you. Okay, dan untuk step yang last tu menyemak audit log tu, okay, kalau ada lah, okay, kalau tak ada lah, apa-apalah. Okay, so yang ni simple saja, sama juga macam yang pindaan, cuma yang ni dia batal terus lah. Kalau batal terus, kita tak perlu bagi reservation code yang baru lah. Okay, sebab dia tak ada penempahan dah, dia batal terus. So kita kena pastikan maklumat dah dibatalkan dan kalau ada kena bayaran, penalty apa-apa, kita dah mengenakan charge. Okay, yang tu sajalah. Yang tu yang penting sebenarnya. Okay, ada soalan pelajar untuk yang ni? Tak ada sir. Hal lain? Senyap yo, hal lain. Okey ke tak okey ni? Ada sir. Okey. Okey sir. Okey Hafiz. Hal lain okey ah? Okey. Untuk minggu ni, so kita dah cover dua topik sebenarnya. Satu adalah pindaan, satu adalah pembatalan ya. Okey, kita dah cover topik. So minggu depan kita akan cover topik daftar masuk. Okey, daftar masuk dengan daftar keluar lah. Kalau boleh sempat sekali saya akan buat dua sekali lah.
Okay, daftar masuk dan daftar keluar. Okay, sebab nanti saya perlukan masa yang lebih untuk nak bagi dekat pelajar untuk buat amali, latihan amali dulu sebelum kita nak ambil markah. Okay, jangan terkejut mengapa sampai minggu kelima pun tak ada tugasan. Okay, memang untuk front office dia lebih kepada amali. Okay, dia punya penilaian dia lebih kepada amali, ada 2. Dan satu lagi naik audit dia akan kita akan bagi tugasan lah, tapi yang tu last. Okay, tapi kalau saya boleh cover awal sikit, so saya akan bagi awal lah. Okay, harap minggu depan kita boleh jumpa secara face to face lah, sebab kita dah boleh mula buat praktis untuk penempahan. Okay, sama ada I nak suruh buat penempahan melalui video dulu ke ataupun nak suruh buat secara live dalam kelas ke, nanti saya akan tengok lah. Okay, mengikut kesesuaian untuk ni lah. Okay, ada apa-apa nak sharing berkenaan dengan topik sepanjang 5 minggu dah kita dah buat. Okay, ada tak sebelum kita nak ni? Untuk hari ini kita pendek sikit lah. Okay, tak apa, tak ada masalah. Okay, sebab mungkin saya nak bagi tugasan lain kot. Nanti saya akan tengok balik. Okay, Puan Siti ada nak tambah? Ada, okey lah. Harap semua pelajar faham. Kalau ada apa-apa boleh tanya kepada saya dan Sekua. Okay, selalunya untuk kelas online saya tak nak ambil masa yang panjang. Selalunya saya akan buat dalam sejam lah. Okay, sebab kita tahu kekangan pelajar dengan data yang tinggi. Okay, pelajar susah nak concentrate juga, sebab tu saya ganti dengan video. Okay, pada awal saya akan ganti dengan video. Selalunya saya punya cara adalah saya akan letak video dulu, video yang sesuai lah. Okay, mengenai topik tersebut. Lepas tu pelajar tengok, pelajar jawab dan saya akan bagi feedback sikit. Lepas tu kita akan sambung kelas dalam sejam. Lepas tu saya akan dismiss lah. Okay, lebih kurang macam tu. Okay, kalau kita nak buat betul-betul sampai 4-5 jam tu memang tak mampu lah. Saya mampu tapi pelajar tak mampu. Yelah, kekangan data dan line lah selalunya kalau online. Kekangan data dan line lah. Okey, kalau tak ada soalan, minta pelajar buka video. Kita akan ambil kehadiran Ustaz. Okey, seperti biasa setiap kali online kelas kita kena buka lah video sebagai bukti. Okey, sebab benda ni saya kena rekod dalam saya punya FRP ya. Okey, pelajar diminta buka video yang bagi mana yang dah ready. Ni baru dah betul tudung lah, make up lah, macam-macam. Cepat sikit. Cepat. Okey. Rina, okey. Amira, okey. Pawini. Hak lain, Aman, Lisha, Faha, Hafiz. Oh, Lisha hak ni. Ya, saya sir. Sorry gelap sikit. Tak apa. Mizan. Hang dah feedback ke belum saringan kedua? Hang dekat rumah kan? Oh, seronok yang 3 orang tu. Sampai buka lampu macam disco light tu. Okey, hak lain Aisyah buka Sat. Kita ambil Sat. Kita tak nak ambil masa yang panjang. Kita ambil, sweet. Okey, Syah, cepat. Dina dengan Puan Siti sekali lah. Okey, Sat, kita tunggu lagi 2 orang. Dina, cepat. Lighting free. Dengan Siti. Puan Siti. Puan Sarah. Puan Sarah dah okey, dah ada. Okey, Hafiz Nasro. Okey, senyum. 1, 2, 3. Okey, Sat. Senyum mana? Apa senyum lah. Sekali lagi senyum. 1, 2, 3. Okey. Okey, seperti biasa saya akan bagi link kehadiran. Sila ambil link kehadiran dan security code jangan lupa. Okey, minta alert. Ni saya bagi tahu berapa kali dah security code tu masih juga ada yang salah isi ya.
Okay, security code tu adalah satu benda yang nak mengenal pasti pelajar ni dengar ke tak dengar. Okay, sebab tu saya letak security code tu. Okay, security code untuk hari ni 8920. Sat. Sekejap sir. Sekali lagi, security code untuk hari ni 8920 FO ASQ. Apa suara ni? Bising. Okey, sekali lagi saya beritahu security code untuk hari ini 8920 FOASQ. Okey, sila isi dalam huruf besar. Okey, bagi memastikan semua pelajar samalah. Okey, isi sekarang dulu sebelum anda left. Okey, anda boleh isi. Sagi suruh Muwafa dengan Lim PM saya tepi nah. Okey, hak mana yang ada dekat sini boleh isi dulu. Akan check. Apa tu? Hafiz, awak. Ikut lagi sekali tu boleh? Saya dekat-dekat sikit. 8920 FOASQ. Okey. Kali lagi 8920 FOASQ. Okey. Sila isi sekarang, ada 22 orang kan sepatutnya. Okey, sini baru ada 8. Okey. Tengok masih ada yang salah ni. Okey, 8, 9. Okey, isi dulu sebelum kita nak dismiss. Dah isi dah sir. Oh, Ami. Cantik bilik tidur. Okey. Banyak. Hostel. Sekarang you ada dekat asrama ke dekat rumah lagi? Kami budak lelaki semua duk rumah kecuali Aiman Sidiri. Aiman Sidiki. Aiman dekat Kuala Ketil. Okey, tak apa. Perempuan semua ada dekat asrama dah kan? Sebab ada kelas Cik Yusran yang kena face to face tu kan? Ada kat rumah. Ada yang ada asrama. Oh, ada kat rumah juga. Tak apalah. Yang mana yang ni kalau ada kelas face to face minta hadiah je lah. Saya akan update lah from time to time untuk kelas FO ni. Kalau minggu depan sebolehnya kita akan buat kelas face to face lah. Okay. Sebab dah 5 minggu dah weh kita buat online. Oh itu no. Kita kena jumpa jugalah. Okay sir. Jumpa lah. Tapi jangan pegang-pegang sudah. Okay. Kena pegang-pegang. Bahaya. Okay. 21 ada seorang lagi Okay. Siapa lagi seorang? Ataupun yang tidak hadir ni ada 3 orang. 2 orang je sepatutnya. Saya rasa 2 orang, ada seorang lagi tak isi kan. Okay, tak apalah. Pastikan isi kehadiran So nanti you tak dapat link tu lah. Okay, isi kehadiran dulu. Okay, kalau tak ada apa-apa, kalau ada seperti biasa boleh PM saya tepi ataupun tanya dalam grup lah mengenai apa-apa yang berkaitan dengan front office lah. Okay, berkaitan dengan front office ataupun LI pun boleh. Okay, sebab SEM 3 memang saya akan fokus kepada 2 ni lah. Okay, front office dan juga maklumat berkenaan dengan LI lah. Saya akan bantu yang mana yang saya boleh bantulah. Okay. Sebelum kita nak bersurai, Puan Siti, ada apa-apa? Puan Sarah? Ada apa-apa nak tambah? Okey, tak ada apa-apa, cuma harap pelajar dapat tengok balik recording ni untuk fahamkan prosedur untuk cancellation dan juga amendment untuk FO. So kalau Okey, yang tu adalah maklumat yang diberikan. Okey, kalau nak tonton balik video PDP ni saya akan bagi jugalah. Okey. Memang saya akan bagi yang mana yang perlulah. Sebab saya rasa sayang kalau saya tak rekod sebab benda ni kadang-kadang kita tak boleh buat 2-3 kali lah. Bagi pelajar yang macam tercicir tadi, sayanglah. So dia akan
miss kelas ni sebenarnya. Tapi yang tu adalah satu saya punya inisiatif sendirinya. Okay, untuk bagi balik dekat pelajar yang missing online class, tapi dia akan tengok juga video ni secara dalam YouTube dan dia akan terang dekat saya. Tak kisah dia nak typing ke, dia nak cakap ke, dia nak voice note ke, dia akan terang balik. Okay, dekat saya apa yang dia faham pasal video ni. Supaya dia boleh tahu. Ni. Okay, Azwar, satgi saya akan send link tu dalam Google Classroom juga untuk 5 minggu punya PDP. Kokot lah ada yang mana yang nak tengok balik kan. Video yang mana yang rasa ni boleh tengok balik dekat YouTube saya lah. Lagi saya share link tersebut. Okay, jangan lupa like and subscribe video tu. Okay, penat nak buat video. Okay, kalau tak ada apa-apa saya rasa kita boleh bersurai, tapi masih 21 orang Ada seorang ni siapa yang tak isi Lim ada. Lim ada. Siapa yang tak ada ni? Okay, pelajar tolong cek. Cek Ustaz. Azwar, tolong cek Ustaz. Siapa yang tak ada, saya akan share dekat sini. Tolong tengok nama siapa yang tak ada. Tengok Ustaz. Yo, saya masuk tadi. Oh, ada masuk. Tolong cek siapa nama yang tak ada dekat sini. Ni yang I share, yang mana yang dah isi nama tu. Sebab I nak tahu. Lagi boleh tahu siapa yang tak ni. Siapa tu? Naban. Nafhan Siapa ni? Ni siapa ni? Muafak ke? Muafak. Muafak. Bagi tahu lah Muafak. Muafak saya tahu. Lagi seorang? Lagi 3 orang? Sebab sini baru 21 orang. Sat. Tolong cek Sat, tolong cek sebelum nak bersurai. Ni. Tank Zamir je lah. Zamir tag tak penuh. Zamir. Mana Zamir? Ini lah. Zamir tak ada. Muhammad Zam. Muhammad Zamir dah. Dia tag penuh kot. Saya kopi tak penuh kot. Ada Barbara dengan tak ada, sama juga. Siapa? Zamir ada penuh. Zamir penuh. Ada lagi tambahan 2 orang. Tapi masih 21 orang sahaja. 4, 5, 6. Siapa? Siapa yang tak ada? Anis 8. Saya dah, tapi nama saya tak ada. Ada. Saya baru post tadi. Ni. Saya dah post. Anis Anis tak ada. Dia tak masuk Anis, Muwafa dengan seorang. Ni ada seorang baru masuk. Bukan. Idrina isi 2 kali. Maksudnya masih 21 orang lagi sama. Idrina jangan isi dah. Anis lain slow. Tak apa, lagi isi. Barbara ada. Okay. Lagi cek balik. Yang mana yang tak masuk tu. Anis dia masuk tak ni PDP ni? Sebab yang tak masuk tu, I nak suruh dia tonton dan balas dekat saya. Yang mana yang tak masuk tu. Yang sekarang saya tahu Muwafa yang tak masuk kan. Ada seorang lagi, siapa? Siapa lagi tak masuk? Mana Azwar? Lambat cek ni Azwar ni. Azwar. Ya, saya. Tolong cek siapa yang tak ada. Okey, Sat. Asal I post balik. Dia tak muat. Dia ni. Cek balik yang atas, lepas tu cek yang bawah. Siapa yang tak ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Baru 21. Muafak seorang je lah. Tak, 24 orang.